Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar bahagian yang kelima dan merupakan bahagian yang terakhir dalam tajuk ini. Standard pembelajaran 7.2.3 menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. Sekiranya pelajar belum belajar bahagian-bahagian yang sebelumnya, pelajar boleh tonton bahagian yang sebelumnya dengan menekan link yang disediakan pada ruangan description. Pastikan pelajar menonton dan belajar sehingga ke akhir video ini kerana terdapat soalan yang disediakan di penghujung video. Mari kita lihat kepada contoh yang pertama. Selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Soalan A. Diberi ketaksamaan linear 3x tambah 5 lebih kecil daripada 14 dan 2x tolak 7 lebih kecil daripada 5. Jadi macam mana untuk mencari nilai ketaksamaan linear? Okay, pertama sekali kita selesaikan dulu ketaksamaan linear yang pertama dengan cara 5 dibawa ke kanan. Jadi kita akan dapat 3x lebih kecil daripada 5 dibawa ke kanan akan jadi tolak 14 tolak 5, maka dapat 9. Seterusnya untuk menghapuskan 3, kedua-dua bahagian perlu dibahagi dengan 3. Oleh kerana kita membahagi dengan nombor positif, simbol ketaksamaan tidak berubah. Maka nilai X adalah lebih kecil daripada yang X lebih kecil daripada 3. Okey, sekarang kita selesaikan pula ketaksamaan linear yang kedua. Sama juga seperti tadi, negatif 7 pindah ke kanan maka akan jadi positif. Jadi 2x lebih kecil daripada 12. Untuk menghapuskan x, kedua-dua bahagian perlu dibahagi dengan 2. Maka x lebih kecil daripada 6. Okey, perlu diingat ini bukan merupakan jawapan yang terakhir. Apa yang perlu pelajar buat adalah dengan melakar satu garis nombor seperti ini. Okey, kita tengok pada ketaksamaan yang pertama, X lebih kecil daripada 3. Oleh kerana X lebih kecil daripada 3, perlu ditanda dekat nombor 3 ini dengan satu bulatan kosong. Apabila lebih kecil, maka anak panah ke arah kiri. Okey, seterusnya kita labelkan X lebih kecil daripada 3. Untuk ketaksamaan yang kedua, X lebih kecil daripada 6. Maka dekat nombor 6, kita tandakan dengan bulatan kosong juga. Okey, kerana lebih kecil. Dan apabila lebih kecil, anak panah ke arah kiri. Dan kita labelkan X lebih kecil daripada 6. Seterusnya, berdasarkan kepada dua garisan ini, kita perlu tengok kawasan manakah kedua-dua garisan ini bertemu. So, kalau perhatikan dekat sini, dia bertemu pada nilai 3. Okay, apa yang perlu dibuat? Apabila dia bertemu pada nilai 3, maka kita lorekkan bermula daripada 3 hingga ke bawah. Okay, jadi kawasan ini kita panggil sebagai common region. Kawasan yang sepunya. Okey, seterusnya penyelesaian yang terakhir, kita perlu tulis X lebih kecil daripada 3. Kenapa kita menggunakan simbol lebih kecil? Kerana jika diperhatikan dekat nombor 3 ini,
tanda yang kita buat adalah tanda kosong yang maksudnya lebih kecil. Okey, jadi ini adalah jawapannya. Okey, sekarang kita tengok pada contoh yang kedua. Okey, contoh ini cikgu ambil daripada buku teks pada muka surat 162, 163. Selesaikan ketaksamaan linear serentak yang berikut. Diberi 8x tambah 5 lebih besar atau sama dengan 5x tolak 13 dan 3x tolak 4 lebih besar daripada 9x tambah 20. Sama seperti tadi juga, kita selesaikan satu persatu. Okey, sekarang kita kumpulkan sebutan yang serupa pada setiap bahagian. Sebagai contoh, 5x kita bawa ke kiri dan 5 kita bawa ke kanan. Maka dapat 8x tolak 5x lebih besar atau sama dengan negatif 13 tolak 5. Okey, kena faham. Tambah, pindahkan jadi tolak. Okey, selesaikan. 8x tolak 3x dapat 3x lebih besar atau sama dengan negatif 8. Seterusnya, untuk mendapat nilai x sahaja, kedua-dua bahagian perlu dibahagikan dengan 3. Oleh kerana kita bahagikan dengan nombor positif, simbol tak berubah. Maka dapatlah x lebih besar atau sama dengan negatif 6. Okey, mari kita selesaikan ketaksamaan yang kedua pula. Sama seperti tadi juga, kita kumpulkan sebutan yang serupa di bahagian yang sama. Okey, pindahkan x ke kiri dan negatif 4 ke kanan. Maka 3x tolak 9x lebih besar daripada 20. Okey, negatif pindahkan jadi positif. Okey, selesaikan. Okey, dapat negatif 6x lebih besar daripada 24. Okey, kat sini pelajar kena hati-hati kerana perlu ingat kembali perkara ini. Apabila kita membahagi dengan nombor negatif, simbol mesti berubah. Perlu ingat sentiasa, bahagi dengan nombor negatif, simbol mesti berubah. Okey, sekarang apabila kita membahagi dengan nombor negatif, iaitu negatif 6, terus kita ubah simbolnya. Okey, negatif 6x per dengan negatif 6 lebih kecil daripada 24 bahagikan dengan negatif 6. Selesaikan, maka dapatlah x lebih kecil daripada negatif 4. Okey, ini bukan jawapan yang terakhir. Seperti tadi juga, kita perlu melakar satu garis nombor. Okey, apabila kita membina garis nombor, tak semestinya kita tulis semua sekali. Ambil nilai yang penting saja seperti dalam gambar rajah. Okey, kita ambil negatif 6 dan negatif 4. Pastikan susunannya mesti betul. Nombor yang kecil di bahagian kiri, nombor yang besar di bahagian kanan. Okey, apa yang perlu kita buat dekat sini? Okey, kalau perhatikan dekat ketaksamaan ini, ada simbol lebih besar atau sama. Bermaksud kita perlu menggunakan solid circle, bulatan padu. Oleh kerana dia lebih besar, maka anak panah ke arah kanan. Dan kita labelkan x lebih besar atau sama dengan negatif 6. Untuk yang kedua, oleh kerana dia lebih kecil, maka pada nilai negatif 4 hanya tandakan dengan bulatan kosong sahaja. Lebih kecil, anak panah ke arah kiri. Berbeza dengan contoh tadi. Okey, sekarang tengok kawasan mana yang kedua-dua garisan ini bertemu. Kalau perhatikan, dia bertemu pada kita tandakan dulu x sama lebih kecil daripada negatif 4. Berbeza daripada soalan tadi. Okey, sekarang ini kita tengok dekat mana kedua-dua garisan ini bertemu. Kalau anda perhatikan, dia bertemu pada nilai negatif 6 dan juga nilai negatif 4. Kenapa dekat negatif 6 cikgu buat satu garis solid dan dekat negatif 4 garis putus-putus? Okey, kerana
Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia ada simbol lebih besar dan sama, bermaksud nilai negatif 6 ni termasuk dalam nombor yang bergaris. Dan belah sini dotted ni bermaksud negatif 4 tu tidak termasuk dalam nombor yang bergaris. Okey, sekarang kita lorekkan kawasan yang diletupi oleh kedua-dua garisan merah ini. Dan kawasan ini kita panggil sebagai kawasan sepunya. Okey, jadi jawapan yang terakhir apa yang perlu anda buat adalah dengan menulis, okey, pertama, ambil nombor negatif 6 yang berada di bahagian kiri, tulis di belah kiri. Nombor negatif 4 yang berada pada bahagian kanan, tulis di bahagian kanan. Seterusnya, tulis X di tengah-tengahnya. Okey, kemudian, oleh kerana dekat nombor negatif 4 ni hanya bulatan kosong, maka kita perlu buat lebih kecil sahaja. Dekat nombor negatif 6 bulatan padu, maka kita kena buat lebih kecil atau sama dengan. Okey, kena faham kena buat macam ni. Okey, boleh faham? Okey, kalau pelajar boleh faham, sekarang untuk menguji pemahaman anda, jawab soalan praktiskan diri dalam buku teks pada muka surat 163 dan 164. Dan dalam masa yang sama, cuba jawab soalan yang cikgu sediakan pada link di ruangan description. Okey, selamat mencuba. Sekiranya terdapat masalah, boleh diajukan pada ruangan komen. Okey, so sekarang ini kita dah tamat bab 7. Jadi sekiranya pelajar belum menonton bahagian-bahagian yang sebelumnya, pelajar boleh lihat juga pada ruangan description. Jadi kita akan bertemu lagi pada tajuk-tajuk yang akan datang pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.